itu secara tidak dirancang. Semasa berjalan di depan rumah berkenaan, saya ternampak pokok-pokok bunga yang layu dan tidak berbunga. Puan perlu gemburkan tanah dan tambah baja. Awak boleh tolong ke? Selepas saya menggemburkan tanah, mencabut rumput rampai, menambah baja yang tersedia di dalam plastik besar, mencantas dahan-dahan yang mati dan menyiram air secukupnya, wanita itu menghulurkan 2 keping wang kertas RM5. Boleh datang ke minggu depan dan tolong lagi? Saya menyatakan persetujuan sambil melipat dan memasukkan wang tadi ke dalam saku seluar pendek. Pada minggu seterusnya, si suami juga ada. Mereka berdua seolah-olah sedang menunggu ketibaan saya sambil minum teh di beranda. Bau tanah di halaman yang masih basah susulan hujan renyai turut menyambut saya dengan gembira. Baguslah kerja awak. Dalam seminggu saja pokok-pokok di rumah saya sudah subur dan mula berbunga. Terima kasih Tuan. Pasangan suami isteri itu membenarkan saya menanam benih cili, tomato dan bunga telang yang dibawa. Benih yang dibawa tidak banyak, tetapi saya amat gembira kerana mereka kini ada tempat untuk membesar dengan subur dan gembira. Pada minggu ketiga, saya membawa pula halia, bawang, serai dan benih terung untuk ditanam. Halaman yang luas, puluhan pasu yang kosong dan stok tanah berbaja yang terbiar mengujarkan saya. Sewarna bumi, tanah emas, sia-sia jika tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Dulu, kami ada seorang tukang kebun yang datang setiap minggu. Tapi dia hilang entah ke mana selepas 2 bulan. Kami pun tidak tahu macam mana mahu mencarinya semula. Saya terima saja 2 keping wang kertas RM5 yang dihulurkan pada setiap minggu. Si isteri mahu membayar lebih. Si suami cuba memasukkan tambahan RM5 ke dalam saku baju. Tidak perlu, Puan. Terima kasih, Tuan. Saya tidak mengharapkan bayaran. Bagaimana dengan benih yang awak bawa setiap minggu? Saya mengalihkan pandangan ke arah pokok bunga talang, cili, tomato, bawang, halia, terung, serai dan pelbagai tumbuhan lain yang melambai-lambai mesra ke arah saya. Mereka seolah-olah mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk berakar di tanah ini dan menikmati keindahan langit tropika. Tidak perlu dibayar, Tuan. Saya gembira melihat mereka tumbuh segar di sini. Demikianlah pada setiap hujung minggu. Saya meluangkan masa sekitar 2 jam di halaman rumah berkenaan. Pasangan suami isteri itu akan duduk di beranda sambil minum teh dan menyaksikan saya bekerja. Lama-kelamaan secawan teh turut disediakan untuk saya. Mereka tidak mengganggu kerja saya dan saya juga tidak meminta apa-apa bantuan daripada mereka. Waktu petang, pada setiap hujung minggu berjalan lancar dan selesa. Cuma sekali tu, saya terdengar seorang jiran singgah dan menasihati si isteri. Elok kamu berhati-hati dengan orang tu. Tengok muka macam orang baik, tapi bukannya boleh percaya. Saya meneruskan kerja menyiram pokok sambil berpura-pura tidak faham bahasa Inggeris. Saya senyum sendirian kerana tidak lama dahulu jiran itu mengajak saya bekerja sebagai tukang kebun sambilan di rumahnya. Maafkan saya, pada hari-hari lain pun tidak boleh. Saya tak ada masa. Saya tidak menolak kemungkinan jawapan saya membuatkan jiran berkenaan mengambil keputusan untuk menjadi batu api. Tempoh hari, dia memuji-muji saya sebagai tukang kebun yang hebat. Kemudian apabila gagal memiliki apa yang dicita, saya dilabel migran yang tidak boleh dipercayai. Namun begitu, hasutan berkenaan ternyata tidak mengubah fikiran pasangan suami isteri itu. Malah, mereka sudah mula membenarkan saya masuk ke dalam rumah. Misalnya, apabila paip di bilik mandi pecah, si suami bertanya jika saya boleh bantu. Apabila mesin basuh berkerenah, si isteri minta tolong.
Mereka dan saya tidak banyak berkomunikasi dan berinteraksi. Tetapi jika memerlukan apa-apa pertolongan semasa saya ke rumah, pasangan itu tidak teragak-agak untuk meminta. Sesungguhnya saya gembira dengan layanan yang diberi. Saya gembira kerana berpeluang menjaga kebun kecil di halaman rumah mereka. Dalam masa 2 bulan, halaman rumah menjadi ceria dengan bunga pelbagai warna. Harum melati, tulasi dan karpurawali dilayangkan angin petang. Ada kala si suami atau si isteri mencadangkan pokok yang mereka mahu dan saya berusaha mendapatkannya dari mana-mana. Selain daripada pokok bunga dan herba, turut ditanam pokok mangga dan rambutan. Hasilnya mungkin hanya selepas beberapa tahun. Tetapi saya tetap rasa gembira. Pokok semambu yang masih kecil pasti akan membesar dan membersihkan udara. Hujung minggu amat menceriakan. Setiap pokok yang ditanam pasti melambai-lambai dan mengalu-alukan kedatangan saya untuk menyiram dan membaja. Rumput rampai dicabut dan tanah digembur bagi menyediakan asas yang kukuh untuk mereka membesar dengan segar bugar dan gembira. Suasana ini amat berbeza dengan Pangsapuri di mana saya menyewa. Pokok yang cuba ditanam di dalam pasu tidak pernah hidup melepasi tempoh seminggu. Semuanya mati, begitu sahaja. Minggu depan kami tiada di rumah. Kami tak kunci pintu pagar. Jadi, awak boleh datang dan siram pokok. Upahnya, saya bayar sekaligus pada minggu seterusnya. Bolehkah? Boleh, Puan. Saya memandang pintu pagar. Tiada masalah. Bahaya kalau pintu pagar dibiar tak berkunci. Si suami mengeluarkan sebentuk anak kunci daripada gugusan kunci di atas meja kecil. Awak pegang kunci ini. Memang ada lebih. Boleh pulangkan pada minggu seterusnya. Saya menghulurkan tangan untuk menerima kunci yang diberi. Anak kunci itu saya pegang dengan kejap antara ibu jari dan telunjuk. Kemudian saya genggam. Awak jangan pula tinggalkan kami macam tukang kebun lama, ujar si isteri. Dan tolong simpan kunci itu baik-baik di dalam saku. Hairan juga, bagaimana mereka boleh mempercayai seorang individu yang tidak dikenali latar belakang diri. Walaupun sudah lebih 2 bulan saya menjadi tukang kebun sambilan, pasangan itu tidak pernah menyibuk bertanya tentang diri saya. Sebaliknya, mereka yang kadang-kadang bercerita tentang seorang anak lelaki yang masih bujang dan bekerja di Singapura serta seorang anak perempuan yang tinggal di Pulau Pinang bersama-sama suami dan seorang anak. Mereka jarang berpeluang melawat kami, tetapi tidak menjadi masalah. Kami mampu berdikari. Lagipun, mereka selalu telefon dan bertanya khabar. Sewaktu saya melangkah keluar melalui pintu pagar, si suami yang berkerusi roda dan si isteri yang berjalan terincang-incut melambai mesra dari beranda. Bagaimana jika mereka tahu bahawa saya tidak akan lama bersama mereka? Saya tahu apa rancangan awak. Awak boleh menipu mereka, tapi saya sudah boleh mengagak niat jahat awak. Demikian kata si jiran selepas gagal memujuk saya menjadi tukang kebun sambilan di rumahnya. Saya akan sentiasa perhatikan awak pada setiap kali awak keluar masuk rumah itu. Mereka terpercaya cakap saya, tapi saya tengok muka awak pun saya sudah boleh agak bahawa awak bukan seorang tukang kebun. Saya hanya tersenyum sewaktu wanita berkenaan memberi amaran kepada saya sekitar sebulan yang lalu. Mujurlah, pasangan suami isteri itu tidak termakan hasutan. Walaupun kata-kata si jiran tidak salah sepenuhnya. Saya sudah boleh agak bahawa awak bukan seorang tukang kebun. Kata-kata itu sentiasa bergema dalam fikiran dan mengingatkan saya supaya sentiasa berhati-hati. Sebagaimana saya teliti dalam menanam dan menjaga pokok-pokok di halaman rumah pasangan suami isteri berkenaan, begitulah juga saya amat perlu berhati-hati supaya mereka tidak mengesyaki apa-apa. Sebaik pulang ke Pangsapuri
dan selesai mandi. Saya melengkapkan rutin harian menghubungi anak dan isteri. Anak saya menceritakan dengan gembira apa-apa yang dilihat dan dibacanya sepanjang hari. Emak belikan ribin bunga ros ini. Wajah comel terpapar pada skrin telefon pintar. Cantik tak? Secantik puteri kesayangan ayah. Saya menyentuh pipi anak pada skrin dan membawa jari jemari ke bibir untuk dikucuk. Si comel ketawa gembira bagai bidadari syurga. Demi Tuhan, bibir yang sumbing tidak sedikit pun mencacatkan penampilan diri seorang anak pada mata seorang bapa. 5 minit kemudian, telefon diserah kepada ibunya. Sempat saya mengelap setitik air mata yang keluar tanpa diduga. Saya berbual dengan isteri sambil menyediakan kemeja, seluar, tali leher dan kod untuk ke pejabat esok. Apa khabar tukang kebun di Malaysia? Kami sama-sama ketawa. Hampir 2 bulan lalu, saya menceritakan bagaimana saya sedang dalam perjalanan pulang selepas berjoging dan tiba-tiba ditawarkan kerja pekebun sambilan. Atau sekurang-kurangnya itulah versi ringkas yang diceritakan kepada isteri. Rumah kami di Kerala ada halaman yang sederhana luas dan dihiasi pelbagai pokok bunga dan herba. Hal sama tidak mampu dilakukan di Pangsapuri mewah ini. Maka, peluang yang ditawarkan oleh pasangan suami isteri berkenaan saya terima dengan gembira tanpa timbul keperluan mendedahkan identiti. Saya terbayang akan pelbagai tumbuhan yang sempat saya tanam di halaman rumah mereka. Masing-masing dibawa dari pelbagai tempat, tetapi diberi ruang dan peluang untuk berakar di kebun kecil di halaman rumah mereka. Disiram dan dibaja supaya tumbuh membesar dengan ceria, segar dan gembira, melambai-lambai kepada sesiapa yang sudi memandang ke arah mereka. Suarna bumi menjadi tapak untuk berakar kukuh. Langit menjadi ruang terbuka untuk dijunjung dan diteroka. Persekitaran dicantikkan dengan daun, bunga dan buah pelbagai warna. Diharumkan dengan bau herba pelbagai manfaat. Saya yang membawa dan menanam hampir kesemuanya, tetapi ia kini milik sah pasangan suami isteri berhati mulia yang hanya mengenali saya sebagai seorang tukang kebun. Saya amat gembira kerana mampu menceriakan sedikit hidup dan halaman rumah mereka. Sambil saya juga menumpang nikmat tidak terhingga dalam persinggahan yang bersifat sementara bila mahu dedakan perkara sebenar kepada mereka. Sesungguhnya, saya belum mampu memikirkan bila dan bagaimana saya akan melakukannya. Namun begitu, masa yang berbaki tidak lama. Malah, saya perlu memberitahu sebelum terlewat. Sebelum mereka fikir, saya juga melarikan diri seperti tukang kebun lama. Biarlah harum melati, tulasi, serai, karpurawali dan semambu mengembalikan kenangan manis mereka terhadap saya. Biarlah tomato, bawang, halia, terung dan cili yang dimasukkan dalam masakan harian membuatkan mereka tidak rasa sia-sia menerima saya sebagai tukang kebun sambilan. Apabila anak bujang dari Singapura dan anak perempuan dari Pulau Pinang datang bersama keluarga, biarlah pokok mangga, buah rambutan dan bunga telang menyambut mereka dengan mesra. Biarlah kisah seorang tukang kebun migran menjadi bahan cerita penuh ceria sambil mereka menghirup teh di beranda. Sesungguhnya, saya tidak dapat tinggal lama di sini. Dalam masa terdekat, apabila surat pelantikan jawatan pengurus kanan diterima secara rasmi, saya harus membuat persiapan untuk pulang ke Kerala.
Hujung minggu akan diluangkan dengan berkebun bersama anak isteri di halaman rumah. Saya akan ceritakan hal sebenar kepada mereka dalam masa terdekat, kata saya dengan penuh tekad sebelum melambai dan menamatkan panggilan video bersama anak dan isteri tersayang.